Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada video kali ini kita akan sambung kisah kemunculan Dajjal bahagian yang kedua. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa, tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, mari kita dengar kisah kemunculan Dajjal sambungan yang kedua. Di manakah Dajjal sekarang? Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu an berkata, tatkala sudah habis iddahku, aku mendengar suara pemanggil yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang ramai dengan suara as-salatul jami'ah, yang bermaksud marilah berkumpul untuk mengerjakan solat. Lalu aku pun pergi ke masjid dan aku solat bersama dengan Rasulullah dan berada di saf para wanita, dan aku duduk berhampiran dengan bahagian belakang para makmum lelaki. Setelah selesai Rasulullah daripada solat, baginda terus naik ke atas mimbar sambil tertawa dan berkata, hendaklah kamu duduk di tempat solat masing-masing. Kemudian baginda bersabda, tahukah kamu kenapa semua kamu dikumpulkan? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengumpulkan kamu kerana mengharapkan sesuatu atau takut sesuatu, tetapi aku mengumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari. Dia berasal dari seorang Kristian, lalu dia datang menemui aku dan menyatakan keislamannya dan telah berjanji taat setia kepadaku, dan dia juga telah bercerita kepadaku suatu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kamu tentang Dajjal. Tamim Ad-Dari bercerita kepadaku bahawasanya dia dahulu pernah mengharungi lautan bersama-sama 30 orang lelaki daripada Puak Laham dan Juzdam. Lalu mereka dipukul oleh gelombang yang besar selama 1 bulan sehingga akhirnya mereka sampai ke suatu pulau yang ada di tengah-tengah lautan yang merupakan tempat tenggelamnya matahari. Apabila telah sampai di situ, mereka pun menaiki sampan kecil yang mereka gunakan untuk berlabuh di pulau itu. Ketika mereka masuk ke dalam pulau itu, mereka sangat terkejut apabila bertemu dengan seekor binatang yang berbulu kasar dan tebal. Binatang ini tidak diketahui jantan atau betinanya dan tidak dapat diketahui di sebelah mana duburnya dan di sebelah mana kemaluannya disebabkan bulunya yang terlalu tebal. Lalu mereka bertanya kepada binatang ini, siapa kamu? Binatang itu menjawab, akulah Jassasah, yang bermaksud tukang intip rahsia. Mereka bertanya lagi, apa itu Jassasah? Binatang itu menjawab pula, tak payah panjang cerita, sekarang kalian pergi berjumpa dengan seorang lelaki yang ada di tempat pertapaan ini kerana dia sangat rindu mendengar berita daripada kamu. Apabila binatang itu cakap dalam tempat pertapaan itu ada seorang lelaki, kami menjadi takut kerana boleh jadi dia adalah syaitan betina. Selepas itu kami cepat-cepat masuk ke dalam pertapaan itu. Tiba-tiba kami menjumpai di dalamnya sebesar-besar manusia yang pernah kami lihat, yang dirantai dengan sekuat-kuatnya. Kedua-dua tangannya diikat ke lehernya, kakinya dirantai dengan besi dari kedua-dua lutut sehingga kedua-dua buku lali. Kemudian kami bertanya kepadanya, siapa engkau? Lelaki yang diikat itu menjawab, sebenarnya kalian dah lihat keadaanku, jadi aku tidak perlu lagi menceritakannya. Lelaki dirantai bertanya, kalian ini siapa? Tamim Ad-Dari menjawab, kami daripada bangsa Arab. Kami telah pergi berlayar dan secara kebetulan laut sedang bergelora, lalu perahu kami dipukul ombak yang besar selama 1 bulan dan akhirnya kami tersangkut di pulau kamu ini. Lalu kami menaiki sampan-sampan dan kami pun dapat memijakkan kaki ke pulau ini. Kami sangat terkejut apabila kami bertemu seekor binatang yang berbulu tebal yang tidak tahu kemaluannya dari duburnya disebabkan bulunya yang sangat tebal. Apabila kami bertanya kepada binatang itu, siapa engkau? Terus dia menjawab, aku adalah Jassasah, iaitu pengintip. Kami bertanya lagi, pengintip itu apa? Lalu binatang itu menjawab, sudahlah, pergilah kamu menemui seorang lelaki yang ada di dalam pertapaan ini kerana dia sangat merindukan berita daripada kamu. Bila kami dengar perkataan tadi, kami berasa takut pada binatang itu dan kami pun segera datang menemui engkau. Kami tidak tahu apakah dia itu. Adakah seekor syaitan betina? Bertanya Tamim Ad-Dari. Setelah lelaki dirantai itu mendengar cerita kami, lelaki yang dirantai itu bertanya, cuba ceritakan kepadaku, bagaimana kebun kurma di Baisat? Kami menjawab, dari sudut apa yang mahu kamu tanyakan? Lelaki dirantai itu berkata, adakah kebun kurma itu masih berbuah? Kami menjawab, ya, ia masih berbuah. Lalu lelaki dirantai itu berkata, suatu masa nanti kebun kurma itu tidak akan berbuah lagi. Lelaki dirantai itu bertanya lagi, bagaimana pula dengan tasik Tabariah? Kami menjawab, kamu nak tahu tasik itu dari segi apa? Lelaki dirantai itu berkata, apakah masih ada airnya? Kami menjawab, airnya masih banyak. Lalu ia berkata, suatu masa nanti air tasik itu akan kering. Kemudian lelaki dirantai itu bertanya lagi, bagaimana pula dengan mata air Zughar? Kami menjawab, kamu nak tahu mata air itu dari segi apa? Lelaki dirantai itu berkata, adakah masih ada airnya dan adakah penduduk di sekelilingnya masih menggunakan mata air itu untuk tanaman mereka? Kami menjawab, ya, airnya masih banyak dan penghuni di sekelilingnya
masih menggunakan mata air itu untuk tanaman mereka. Kemudian lelaki berantai itu bertanya lagi, bagaimanakah Nabi orang Ummiyin yang bermaksud Nabi dari orang Arab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dibuat sekarang? Tamim Ad-Dari menjawab, beliau telah lahir di Mekah dan telah berhijrah ke negeri Yathrib, iaitu Madinah. Lelaki berantai bertanya lagi, apakah orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya, mereka memeranginya. Lelaki berantai bertanya lagi, bagaimana perlakuan Nabi itu terhadap orang Arab yang menentangnya? Kami menjawab, beliau telah banyak memperolehi kemenangan. Bahkan hampir semua orang Arab yang ada di sekelilingnya telah mengikuti Nabi tersebut. Lelaki berantai bertanya lagi, betul ke apa yang kamu cerita ni? Kami menjawab, ya, memang betul cerita ini. Lalu lelaki berantai itu berkata, kalau orang Arab mengikut Nabi itu, maka itulah yang bagus. Jadi sekarang ini aku nak bagi tahu kepada kamu semua siapa sebenarnya aku. Lalu lelaki berantai itu menyambung dengan ayat, aku adalah Dajjal. Rasanya sudah hampir masanya aku akan diizinkan keluar. Bila aku keluar, aku akan berjalan ke semua permukaan bumi sehingga tiada ada sebuah kampung pun kecuali aku akan pergi selama tempoh 40 hari, melainkan kota Mekah dan kota Madinah, di mana aku tak dibenarkan untuk masuk ke dalamnya. Bila aku cuba hendak masuk ke dalam salah satu antara dua kota ini, aku akan dihalang oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Mereka mengawal kedua-dua kota ini dan di setiap bahagian kota itu ada malaikat yang menjaganya. Berkata Fatimah binti Qais, iaitu perawi hadis ini, lalu Rasulullah menghentakkan mimbarnya dengan tongkat yang ada di tangannya sambil bersabda, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Wahai para sahabatku, bukankah aku telah sampaikan berita ini kepada kamu? Sahut sahabat, ya Rasulullah. Lalu Nabi menambah lagi, sesungguhnya aku sangat tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dari ini disebabkan sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepadamu sekalian, terutamanya tentang keistimewaan Mekah dan Madinah. Nabi SAW pun berkata lagi, perhatian, Dajjal itu sebenarnya berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sambil baginda mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Kata Fatimah, maka itulah yang aku hafal daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, itu dia kisah yang telah diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais berdasarkan hadis daripada Nabi SAW. Kita dapat lihat di manakah lokasi kini Dajjal yang telah dikurung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada video yang akan datang saya akan kongsikan di manakah tempat Dajjal akan muncul ataupun Dajjal akan keluar. InsyaAllah ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abuah channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.